Betul. Okay, kita sambung tadi. So, kita tekan, kita buat, cari, kita guna kalkulator. So, EQ degree dia 2, jadi A dia adalah negatif 2. B-nya adalah negatif 6. Dan C adalah 8. Okay, so kita dapat X sama dengan negatif 4. So, kita letak dululah. X sama dengan negatif 4. Satu lagi X sama dengan 1. Jadi, sebab dia ada markah 4. Jadi, kita kena ni, pindahkan dia ke sebelah. So, dia jadilah tambah 4. Satu lagi X tolak 1 sama dengan 0. Okay, faham? Faham tak? Faham. Sekejap cikgu ada tertinggal satu step lagi sebab cikgu ada tertinggal satu step sebab apa? Kalau cikgu darabkan balik, kita tak dapat yang ni. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena kecikkan. Pastikan berkali kepada X kuasa 2 ni nilainya akan dapat macam ni lah. Bila X ni dengan X ni didarabkan dia dapat X kuasa 2 kan? So awak kena jadikan benda tu positif dan kecilkan nilainya. Jadi kita akan bahagi dengan negatif 2 lah. Setiapnya akan dibahagi dengan negatif 2. Kalau awak tak nak, dia akan dibahagi negatif 2. So negatif 2X bahagi dengan negatif 2 dia dapat X kuasa 2 lah. X kuasa 2. Kemudian negatif 6 bahagi dengan negatif 2 dapat tambah 3X. 8 bahagi negatif 2 dapat negatif 4 sama dengan 0. So markahnya adalah sini satu markah. Lepas tu kat sini satu markah. Nilai X satu lagi markah. Kat sini satu lagi markah. Okay, faham tak yang dekat sini? Kalau cikgu buat macam tadi kan, negatif 2X kuasa 2 tolak 6X tambah 8 sama dengan 0. Kemudian cikgu terus jawapan X tambah 4 X tolak 1. So yang ini tak dapatlah markah. Apa? Bila awak darabkan balik, awak tak dapat nilai negatif 2X kuasa 2. So kita kena pastikan kita simplify lah dulu kat sini. Mudahkan dia dulu. Jelas tak? Untuk soalan nombor 2. Jelas. Okey, kita terus kepada soalan 3A. Dia minta nyatakan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu. So kalau kita ada atau, untuk dapatkan benar macam mana? Mana-mana satu benar kita akan dapat benar kan kalau atau. Kalau benar. Kalau benar palsu, benar atau palsu dia dapat? Benar. Benar. Palsu atau benar? Benar. Palsu-palsu? Palsu. Tu, okey. So kita check dululah 5 kuasa 2 sama dengan 10, betul tak? Salah. Palsu. 5 per 2, 2/5, betul tak? Betul. Betul, benar. Jadi kalau palsu atau benar, jawapan? Benar. Benar. Okey, bawah pula. Negatif 5 darab negatif 2, jawapan dia 10. Palsu ke benar? Benar. Benar kan? Benar, okey. Negatif 5
lebih besar daripada negatif 2, betul ke? Palsu. Palsu. Jadi kalau dan benar dan palsu, jawapan Palsu. palsu. Kalau dan, dia mesti kedua-duanya benar baru boleh dapat benar kan? Okey. So, dua implikasi pula. Dua implikasi jika dan hanya jika. So, bila kita nak kata implikasi, dia mesti ada ayat jika P maka Q. So, kita kenal mana satu P, mana satu Q. So, yang di hadapan ni P jika dan hanya jika Q. Jadi, jawapannya guna saja benda ni. Jika M lebih daripada N, maka M tambah 1 lebih daripada N tambah 1. Implikasi yang kedua, kita terbalikkan saja. Kalau tadi kita buat jika P maka Q, jadi implikasi yang kedua, jika Q maka P. Okey, tolong bagi jawapan pada cikgu, apa jawapan kepada implikasi 2? Syaura? Jika M tambah 1 lebih daripada N tambah 1, Okey. maka M lebih daripada N. Maka M lebih daripada N. Okey, kejap Cikgu nak kecilkan ni sebab tak nampak tulisan ni. Sekejap. Cikgu stop presenting. Cikgu nak share a window lah. Okey. Okey. Ada masalah untuk soalan nombor 3? Ada. Ada, cikgu teruskan. Okey, nombor 4. Raja di bawah menunjukkan pelan taman permainan berbentuk segi 4 tempat PSTU yang baru dibina. Diberi kawasan berlorek QRTUVUW akan ditanam dengan rumput. Okay, so lorekan ni akan tanam dengan rumput lah. Ni akan tanam dengan rumput. Okay, hitung perimeter kawasan berumput dan berikan jawapan dalam 4 angka bererti. Okey, so maknanya kalau kita nak kira perimeter kawasan berumput, kita kena kira keliling dia lah kan. So kalau kat sini 30, jadi kat sini 15 lah. 66, jadi kat sini 66, jadi kat sini bahagi dengan 3, kita akan dapat berapa nilai satu ni? 22. 22. Kat sini berapa nilai QW ni? QW berapa? 15. Okey. Okey, RT pula. Kita dah tahu ni sini nak dapatkan RT. Kita guna konsep apa? Teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Guna teorem So guna teorem, ini adalah kita punya hypotenuse. So hypotenuse adalah C squared lah. Jadi 22 kuasa 2 tambah, sorry kuning sangat lah. Okay, 22 kuasa 2 tambah 30 kuasa 2 sama dengan RT dapat berapa nilai dia? 22 punca kuasa dalam kurungan 22 kuasa 2 tambah 30 kuasa 2. So dapat jawapan 37.202. 37.202. Okey. Cikgu sebelum ni dah bagi awak suruh buat kan? So kalau dah tengok
jawapan ni korang tanda korang punya kertas tu. Boleh? Boleh. Okey, teruskan lagi. Cikgu minta Syazmin. Tolong Syazmin bagi tahu cikgu macam mana nak buat dapatkan perimeter kawasan berlorek ni Syazmin. Cikgu. Tolong cikgu. Macam mana cikgu nak dapatkan perimeter kawasan berlorek ni? So perimeter sama dengan Tambah semua kan? tambah semula perimeter. Okey. Bagi tahu jalan dia. 66 16 tambah 15 tambah 22 Okey. tambah 15 Okey. tambah 22 Okey. Tambah lagi dengan tambah 37.202. okey. So dapat jawapan berapa bila tekan kalkulator? Dapat tak 177.202? Dapat. Dapat okey. Tapi adakah ini jawapannya? Adakah ini jawapannya? Adakah dah memenuhi apa yang soalan nak? Soalan minta apa? Dalam 4 angka bererti. Jadi jawapan cikgu adalah, jawapan akhir adalah satu 77.2. Boleh? Boleh. Boleh tak? Ada soalan nak tanya? Macam mana nak kira tu ada 4 angka berarti ni 1, 2, 3, 4. Okeylah. Ada soalan? Boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey, soalan nombor 25. Soalan nombor 5. Sejak 7 tahun yang lalu, Puan Nadrah telah menyimpan sebanyak 25,000 di dalam akaun simpanannya dengan kadar faedah 5% setahun. So, dia punya duit dia adalah RM 25,000. Lepas tu faedah dia adalah 5%. Okey, apakah formula bagi faedah ni? Apa formula dia? Awak dah check buku teks kan? Cuba bagi cikgu apa formula dia. Cuba check buku balik. Ini masa form 3 kan? Apa formula dia? Nilai darab kadar peratus darab tahun. I sama dengan PRT. PRT, ya ke? Ya ke I sama dengan PRT? Yang awak belajar masa form 3 tu, faedah tu. Yang ada kuasa-kuasa dekat atas tu. Cuba cek buku balik. Cikgu bagi masa 2 minit awak cari.
Bukan ni formula dia. Cuba cari. Berapa minit sampai 2:31. Dah jumpa belum? Sebabkan cikgu pun baru nak tengok. Orang pun tak tahu formula dia apa. Cikgu tak ajar form 3 jadi cikgu kena check balik. Ini kita test sekejap ya. Menteri punya menteri. Form 3 semua korang dah hilang kan? Tiga sembilan tujuh. Tiga sembilan tujuh. Okey ni formula dia. Faedah soalan minta jumlah simpanan Purnadarah. Soalan minta jumlah simpanan Purnadarah. Jadi formulanya adalah MV salin MV sama dengan P dalam kurungan 1 tambah R bahagi N tutup kurungan NT. Apa tu MV? MV itu adalah, saya tulis kat sini, MV itu adalah nilai matang. P itu adalah prinsipal. R adalah faedah tahunan N bilangan kadar faedah dalam setahun. Dan T adalah tempoh. So, itu adalah formula soalan minta jumlah simpanan Purnadarah, iaitu jumlah simpanan tu apa benda yang ada kat huruf kat sini ni? Jumlah simpanan tu apa? Cikgu dah keluarkan kan huruf kat sini. So jumlah simpanan tu apa? Nilai matang. Bagus. Jumlah simpanan tu adalah nilai matang. Okey. So sehingga kini jika beliau tidak pernah membuat sebarang penambahan, simpanan atau pengeluaran. So N tu P dia apa? P ni apa? 25,000. 25,000. Itulah prinsipal tu, maksudnya duit yang pertama yang dia ada lah. Ini adalah P. Itu adalah prinsipal. Okey. 5% ni apa? Ada faedah. Ada faedah. Bagus. R lah. Okey. Ni sejak 7 tahun lalu, dia kata pelaburannya 7 tahun lalu ni apa benda? Tempoh. T, bagus. Okey. Pelaburannya itu menerima faedah kompaun setiap 4 bulan sekali. Faedah kompaun
setiap 4 bulan sekali. Apa itu 4 ni? Ni apa benda 4 ni? N, betul. Okey. So kita dah tahu semua, baru kita boleh masukkan. Okey, tolong masukkan nilai dalam formula yang cikgu bagi ni. Cikgu dah bagikan semua? Cuba masukkan. Syamil, masukkan. Siapa nak cakap tu? Siapa nak cakap tu? Sama-sama cakap. Siapa nak cakap tadi tu? Samalah cakap. Sama cakap. 25,000 25,000 dalam kurungan okey. 1 tambah 0.05 1 tambah. Okey, bagus. 0.05 bahagi dengan 4. Bukan. Ini 4 bulan sekali. Ada beza ni, dia kata bilangan kadar faedah dalam setahun. So dia kata 4 bulan ni dalam setahun berapa? 3. 3. So M tu adalah 12 bagi 4. So jawapannya 3 lah. Yang lain faham tak kenapa 3? Faham. Sebab dalam 12 bulan tu 4 kali, setiap 4 bulan dia buat dia terima faedah. Jadi N dia adalah 3. Okey, sambung lagi Aina. Tiga. T-nya adalah? T-nya adalah? 7. 7. Okey. So bila kita tekan kalkulator, kita dapatlah jawapan dia. RM RM35,374.50. Okey. So untuk soalan A jelas tak? Jadi bila soalan minta jumlah simpanan dengan ada faedah, jadi kita boleh guna formula MV itu iaitu nilai matang. Ada masalah? Kalau tak ada boleh cikgu teruskan untuk soalan B? Boleh. Okey, kita teruskan soalan B. Okey. Jadi sekarang jumlah faedah compound yang diperolehi. So soalan minta ini soalan senang. Jumlah faedah compound yang diperolehi. So kita dah tahu dia dapat yang ni kan? Ini selepas dia dapat faedah. Jadi untuk dapatkan dia punya jumlah faedah dia 374/50. Saya tolaklah dengan pelaburan asal dia iaitu 25,000. Dapatlah jawapan. Dia dapat faedahnya adalah RM10,374.50. Jelas tak? Jelas. Ada soalan nak tanya? Kalau tak ada, cikgu teruskan. Cikgu teruskan dengan nombor 6. Darjah 6 menunjukkan segitiga EFG dan HJK dan LMN yang dilukis pada satak atas. Segitiga EFG ialah imej bagi segitiga LMN di bawah penyamaan V. Okey. So, EFG itu adalah imej. So, ini adalah imej. LMN pula adalah objek. Okey. Keyword dia punya kata kunci dia. Nak cam, bentuk dia sama tak? Sama. Sama tak? Bentuk dia sama kan? Dia keadaan dia macam ni, dia masih lagi macam ni. Kalau dia berubah macam ni, kalau dia berubah dia macam ni, tiba-tiba dia jadi macam ni. Itu dia berubah. So kalau dia tak berubah, bentuk dia sama, dia translasi. Okey, tapi kalau bentuk dia berubah, ni sama bentuk sama.
Kalau bentuk dia berbeza, macam objek ni dengan dia punya image kat sini kan. Bila dia bentuk dia berbeza, sama ada pantulan atau putaran. Okey. Jadi cikgu teruskan Sekarang ni nampak bentuk sama tak? Sama. 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 Jadi dia mesti translasi. So translasi kita ikut yang ni lah. Ni kita tengok yang X je dulu. Titik. 1, 2. So dia punya atas X ni adalah 2 lah. Lepas tu Y dia pula 1, 2, 3, 4. So Y ni adalah 4. Itulah pergerakan dia punya translasi. So 2 markah kat mana? 2 markah dia punya V tu adalah senang je. Translasi. So translasi ni 1 markah. Titik pergerakan dia tu 1 markah. Okay, untuk soalan V, untuk penyemaan V tu faham? So kita nak kira tu mesti daripada objek ke image. Bentuk sama dia translasi. Boleh? Boleh. Yang lain ada soalan tak? No, faham? Budak lelaki ni ada ke tidak tah? Okay, kita teruskan nak pula W. Okay, W pula. Okay, kita tengok. Dia kan objek kat sini ni image dia. Ada tak perubahan? Ada. Okay, so berubah kan? Jadi kita tengok dulu. Betul ke pantulan? Kalau pantulan, dia mesti bentuk yang sama tapi nampak macam cermin. Adakah bentuk, kalau dia cermin macam ni lah. Contohlah cikgu bagi bentuk kan. Dia bentuk macam ni. Macam ni pula. Ataupun kalau dia bentuk macam ni, kalau dia cermin, bentuk dia mesti macam tu juga. Tapi dia terbalik je lah. Tapi adakah bentuk ni terbalik? Dia totally berbeza kan? Dia terbalik ke dia berbeza? Berbeza. Dia berbeza. Jadi bila dia berbeza, totally berbeza, Berbeza. dia adalah putaran. So kita kena pasti putaran dia dekat mana. So cikgu lebih suka pakai pembaris lah. Pembaris ni bukan bentuk pembaris. Alah macam mana tak boleh pembaris ni. Jadi kan awak kena tengok kat sini kan. Ni kan K. Kat mana titik yang sepadan dengan K ni? Titik yang sepadan dengan K ni kat mana? N. N kan? Okay, so awak buat macam ni. Kalau cikgu tengok pun cikgu dah nampak tau. Dia macam bentuk sampurajah macam tu. Cikgu gariskan dia ke arah titik awak. Awak buat dia macam ni kan, dia membaris awak. Alamak. Pesan pula. Okay. Ini membaris awak. Lepas tu awak mainkan membaris awak tu, awak tengok mana yang boleh nampak macam sampurajah ke 180. Nampak tak? Kat sini. Kalau awak tengok ada satu lagi pembaris, dia akan jadi nampak macam ni. Sekejap cikgu garis dulu. Lepas tu kan sini sampurajah. Kan? Kalau cikgu mainkan titik lain pula, tak boleh titik tu. Sekejap. Dia senang nak tunjuk kalau dia ada mana? Tak kosong. Nanti dah kosong dah.
Okey, sekejap ya. C dia 90 darjah. Kalau yang ni pula L dekat mana? L dekat sini kan? Cikgu salah baca soalan ni. Sekejap ya, macam pelik je. Sekejap. Dia cakap apa? JK. Ialah image bagi, tak salah. Bukan image sekarang. So image dia sekarang yang ni. Ni objek dia. Ni image dia. JK ialah image bagi segitiga EFG. Okey. Barulah kita boleh buat dengan pembaris. Okey, so inilah dia punya titik dia. Titik 40. Di mana putaran awak berlaku. So ini objek ini, ni namanya image. Dia putar arah arah lawan jam ke arah jam? Arah jam ke arah lawan jam? Lawan. Arah lawan jam ni objek ke image? Objek ke image? So dia arah lawan jam. So jawapannya adalah, jadi dia punya V tu putaran 90 darjah arah lawan jam pada pusat putaran pada pusat 40. Okey, boleh? Boleh. Jadi markah dekat sini kan? Putaran sampai arah lawan jam dapat satu markah kat sini, titik tu satu markah. So dapat 4 markah lah dekat situ. Ada soalan nak tanya? Noh cakap apa Noh? Tak dengar Noh. Mic rosak ke? Cikgu boleh? Boleh. Okay, dia kata Rajah 7 menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan sebuah bas dan sebuah teksi. Okay, garis PQRS mewakili perjalanan bas itu dari bandar A ke bandar B. Daripada bandar A ke bandar B. Daripada bandar A ke bandar B. Graf JK mewakili perjalanan teksi daripada bandar B ke bandar A. So B ni adalah patah berbalik. A pula yang ni naik ke atas ni. Sekejap cikgu lukis warna merah. Warna merah ni dia pergi A ke B.
Warna kuning daripada B ke A. Okey. Bas itu bertolak daripada A. Okey dah. Katakan tempoh masa dalam minit, bas itu berhenti. Apa maksud berhenti? Berhenti bila? Bila kita nampak berhenti dalam graf? No, tak dengar langsung. Awak cakap tapi tak ada suara. Okey, bila berhenti keyword dia berhenti. Apabila bas itu berhenti. So, bila bas berhenti, satu je keyword dia, graf malah. So, kalau malah je dia berhenti. So, apa jawapan dia? Ada? Pada berapa? 25 minit. Bila? Daripada Q ke R, betul? So soalan A tu daripada Q ke R. Jadi untuk dapatkan masa dia 65 tolaklah dengan 30. Dapatlah 35 minit. Faham untuk soalan A? Faham. Okay. Soalan B pula. Ini tak apa, cari jarak. Okey, kalau jarak apa kita boleh dapat dalam graf? Jarak dalam graf. Ini adalah jarak bagi masa. Jarak melawan masa. So kalau kita nak dapat jarak dalam graf tu macam mana? Apabila kedua-dua kenderaan itu bertemu. Kat sinilah dia bertemu Kat sini dia bertemu. Dia bertemu dekat sini. Macam mana tu? Dia bertemu, awak cuma sebab dia gerah jarak tau. Jadi, dia bertemu dekat sini lah. Nampak tak? Dekat sini kan? Dekat sini kan dia bertemu. Jadi, awak boleh buat ni 90 tolak dengan 30. 90 tolak dengan 30. Dapatlah 60 km. Boleh faham tak? Faham. Ada soalan tanya? Ada orang chat. Okey, faham. Okey, kita teruskan soalan C. Dia kata hitung purata laju bagi keseluruhan. Apa formula bagi purata laju? Jumlah jarak bagi jumlah Purata masa. laju sama dengan jumlah apa? Jumlah jarak. Jumlah apa? Jumlah jarak bagi jumlah masa. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, bagus. Okey, teruskan. So, jumlah jarak kita berapa? Total semua daripada bandar A ke bandar B, berapakah jarak daripada bandar A kepada 90. 90, bagus. Bahagi dengan jumlah masa. Dia cakap pasal apa ni? Dia cakap pasal bas kan? Bas tu daripada A ke B. Bas tu daripada A ke B. So jumlah masa untuk bas tu berapa? 150. Tapi 150 tu dalam minit kan? Jadi dia perlu tukar kepada jam. Jadi sebab tu 150 bahagi dengan 60. Dapatlah jawapan. So dia nak kmj per jam Dapatlah jawapan 36 kmj negatif 1. Jelas tak? Jadi pada bandar A ke bandar B nilainya adalah 90. Masa untuk bas tu daripada yang warna pink ni.
Yang warna pink ni masa dia adalah 150. Tapi 150 ni dah. Jadi untuk kita tukarkan, soalan minta dalam KMJ negatif 1. Jadi kita perlu tukarkan minit tu ke dalam jam. Jadi sebab tu 150 tu cikgu bagikan dengan 60 minit untuk dapatkan dia dalam jam. Jelas tak? Jelas. Ada soalan nak tanya? Kalau tak ada cikgu teruskan Cikgu teruskan, kita pergi pada nombor 8. Encik Kamal dan isterinya ingin membeli rumah baharu yang berharga 600,000 dalam masa 5 tahun. Selepas mereka berkahwin dengan wang pendahuluan sebanyak 60,000. Diberi jumlah pendapatan mereka berdua ialah 11,500 sebulan dan jumlah pembelanjaan tetap dan tidak tetap keluarga mereka ialah 320 sebulan, 1,200 sebulan. Hitung simpanan bulanan yang perlu disimpan oleh Kamal dan isterinya bagi mencapai matlamat tersebut. So untuk dia beli rumah yang berharga 600,000 tu dalam masa 5 tahun, dia mesti ada wang pendahuluan. Untuk pengetahuan awak, untuk kita beli rumah kan, untuk beli rumah, kita ada wang pendahuluan. Jadi dia tak bolehlah terus-terus bayar 600,000 beli rumah, tak. Dia mesti ada wang pendahuluan. Jadi dalam masa 5 tahun dia ni kena kumpul 60,000. Tapi ramai yang salah faham dekat kertas soalan korang jawab tu. So dalam masa 5 tahun tu dia mesti kumpul 60,000. So matlamat dia kita kena kumpul 60,000 untuk dapat beli sebuah rumah. Jelas tak kat situ? Jelas. So itu matlamat dia. Jadi untuk kita hitung simpanan bulanan dia, jadi 60,000 bahagi dengan 5/12 bulan. Kenapa kena bahagi 5/12 bulan? So kita nak tahu 1 bulan tu berapa. Kenapa cikgu kena bahagi 5? Kenapa cikgu kena bahagi 5? Sebab ada 5 tahun. Dalam masa 1 tahun ada berapa bulan? 12 kan? Jadi kita nak tahu 60,000 tu 1 bulan dalam masa 5 tahun tu berapa dia perlu simpan. Jelas tak? Jelas. Jadi 5/12 dapat jawapan 1,000 sahaja sebulan dia perlu simpan. So itulah simpanan bulanan yang perlu Encik Kamal dan isterinya menyimpan. Sampai soalan 8A jelas tak? Jelas. Apa? Jelas cikgu. Aina kata jelas. Yang lagi seorang tu siapa yang cakap? Tak faham ke? Perlu cikgu ulang semula ke? Kalau tak perlu cikgu teruskan boleh? Boleh. Okey, untuk soalan B pula. Adakah Encik Kamal bijaksana dari segi pembelian rumah? So untuk kita tahu dia bijaksana ke tidak, kita kena kira berapa yang disimpan daripada jumlah pendapatan dia. So kalau kita kira peratus penyimpanan dia, ini peratus yang perlu dia simpan peratus simpanan dia. 1,000 bahagi dengan pendapatan berduanya adalah 11,000 11,500. So bila awak kira sebulan dia cuma simpan cuma 8.7% daripada gaji mereka. Okey, so itu yang pertama. Yang kedua pula, kita kira daripada dia punya pembelanjaan tetap.
Okey, dia punya baki dia. Baki bersih dia. Diorang ada 11,500 dan dia cuma ada jumlah pembelanjaan tetap dan tidak tetap hanyalah 3,200. So tolak 3,200. Jadi dia masih ada 8,300 lagi untuk digunakan. Jadi awak rasa bijak ke tidak? Dibeli rumah tu adalah adakah tindakan yang bijak? Bijak. Bijak. So daripada yang cikgu kira tu, bijak sana kerana apa ni? Cuba buat ayat sikit daripada ayat cikgu ni. Kerana peratus simpanan adalah 8.7% sahaja. Dan baki bersih adalah tinggi iaitu 8,300. So awak boleh buat ayat apa-apalah tapi dia kena ada pengiraan lah yang menunjukkan justifikasi dia. So disebabkan justifikasi awak kena bagi dua justifikasi kenapa Encik Kamal bijaksana. So markah kat sini ini satu markah, lepas tu bijaksana satu markah. Alasan yang pertama, alasan yang kedua. Macam itulah. Ada masalah? Awak nak buat ayat macam mana pun tak apa. Yang penting awak buat tu ada kaitan dengan apa yang diberi. Boleh? Boleh. Faham tak? Ada soalan nak tanya? Kalau tak ada, cikgu tutup kelas kita hari ni. Camil tolong tutup balik kelas, Camil. Camil? Okey, tak apalah. Dia tutup balik kita hari ni. Okay, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu.